Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Berita pagi Sarawak edisi Sabtu 7 Mei bersama saya Vanessa Mering. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Formula di bawah perkara 112 di Perlembagaan Persekutuan kepada negeri ini haruslah adil bagi menentukan jumlah geran wajar diterima. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tunopeng yang mengulas lanjut mengenai perkara yang didedahkan pada Khamis lalu menyatakan geran yang dimaksudkan adalah hanya bagi pihak Sarawak sahaja. Negara kita mempunyai pendapatan yang baik. Apabila ekonomi kita baik, maka kita diagihkan menerusi satu formula yang dipersetujui di antara kerajaan persekutuan dan kita. Begitu juga kalau keadaan ekonomi kita tidak begitu baik, sudah tentu pendapatannya akan menurun. Geran kita pun sudah tentu menurun. Jadi ini lebih adil kepada kedua-dua pihak. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menghadiri majlis sambutan Aidilfitri Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi di Kuching. Sementara itu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng dijadual akan menyampaikan ucap tama pada sidang kemuncak dan pameran hidrogen sedunia 2022 anjuran Bandar Rotterdam di negara Belanda pada 9 hingga 11 Mei ini. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari bersama 3,500 orang pemimpin kerajaan dan industri dari seluruh dunia akan berkumpul untuk meneroka teknologi hidrogen terkini dalam aspek aplikasi serta penyelesaian terbaik ke arah merevolusikan industri zaman kini. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan oleh Pejabat Premier Sarawak hari pertama sidang tersebut, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari dijangka menyampaikan ucap tamanya bertajuk Accelerating the Global Hydrogen Economy the Sarawakian Way yang memberi fokus terhadap kesiapsiagaan Sarawak dalam arena tenaga boleh diperbaharui, khususnya tenaga hidrogen. Delegasi Premier Sarawak juga akan ke Oslo, Norway bagi mengkaji pengoperasian dana kekayaan berdaulat negara itu yang merupakan model kepada cadangan kerajaan negeri untuk mewujudkan dana kekayaan berdaulat Sarawak. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari juga akan mengadakan lawatan ke pejabat Shell di Bandar The Hague selain ke ibu negara Belanda iaitu Amsterdam bagi melawat pusat teknologi Shell untuk melihat pelbagai inovasi terkini dalam teknologi hidrogen. Ibu bapa dan penjaga di negeri ini diminta tidak melengah-lengahkan masa menghantar anak-anak untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 sebelum program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids ditamatkan pada 15 Mei ini. Presiden Kesatuan Guru Sarawak STU Adam Prakash Abdullah berkata, langkah ini bagi memastikan keselamatan anak-anak yang dihantar ke sekolah dan guru-guru yang mengajar mereka di sekolah juga terjamin. Usah dirisaukan hal-hal berkaitan dengan suntikan ini kerana sudah nyata berjuta-juta rakyat Malaysia telah pun melalui proses imunisasi dan ia telah terbukti menunjukkan bahawa kekuatan badan kita setelah melalui imunisasi ini adalah lebih baik untuk berhadapan dengan virus COVID-19 ini. Beliau yang dihubungi pemberita turut menyeru kerjasama golongan ibu bapa untuk membantu pihak kerajaan melaksanakan proses PIC Kids ini sekaligus memberi keyakinan kepada anak-anak apabila mereka berada di sekolah. Pada 27 April lepas, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin memaklumkan bahawa bayaran akan dikenakan bagi mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 untuk kanak-kanak selepas program tersebut ditamatkan pada 15 Mei kelak. Jawatan Kuasa Bertindak Imunisasi COVID-19 Kanak-Kanak turut mengumumkan pemberian dos pertama di bawah PIC Kids hanya akan diberikan hingga 15 Mei ini dan tidak lagi ditawarkan selepas tarikh akhir berkenaan memandangkan permintaan rendah vaksinasi yang boleh menyebabkan pembaziran vaksin yang tinggi.
Penyakit demam babi Afrika atau ASF di Sarawak adalah terkawal dan setakat ini tiada laporan diterima mengenai jangkitan baru. Menurut Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom, ini menunjukkan keberkesanan langkah-langkah kawalan yang telah diperkenalkan oleh kementerian dan dilaksanakan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak JPVS. Menerusi kenyataan media, beliau memaklumkan setakat 28 April lepas, sebanyak 17 sampel telah diuji dengan 5 sampel dari babi kampung disahkan positif, iaitu 4 di Betong dan 1 di Sibu. Tindakan telah diambil untuk dikontaminasi dan pengosongan di premis terbabit. Pemeriksaan ladang babi dan pemantauan yang berterusan mencatat 12 sampel negatif dan bebas ASF, iaitu ladang babi di Jalan Ensengge Serian, Melikin Serian, Batu 25 Siburan Serian, Rumah Sembelih Babi Sri Aman, Rantau Panjang Sibu, Jalan Tian King Sibu, Futian Sibu dan Sungai Mau Sibu. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Steven memberi jaminan bekalan daging untuk perayaan Gawai yang akan datang adalah mencukupi. Tambahnya, daging babi adalah selamat kerana dibekal dari ladang yang bebas ASF dan diperiksa oleh JPVS. Sarawak mengeksport 2,000 ekor babi setiap minggu ke Singapura dan ini membuktikan bahawa Singapore Veterinary Services dan Singapore Food Authority mengiktiraf langkah-langkah kawalan yang telah dilaksanakan di Sarawak. Ini termasuk pemakaian dan pemusnahan babi di tempat terjangkit untuk memutuskan rangkaian jangkitan selain sistem biosecurity yang ketat dan efektif di peringkat ladang. Menteri itu turut mengucapkan terima kasih dan menghargai kerjasama penternak babi dan JPVS yang bertindak cepat bagi membendung penularan ASF ke kawasan lain di negeri ini. Pelbagai pihak menyambut baik kelonggaran prosedur operasi standard SOP COVID-19 kerana ia memberi kesan besar khususnya kepada Pusat Latihan Industri Maritim. Pengarah Operasi dan Latihan Pelita Mas Laut Sendirian Berhad Muhammad Safrin Masni berkata, dengan kelonggaran tersebut pihak latihan boleh mengambil peserta kursus dengan kadar yang maksimum. Memang memberi impak yang besarlah kepada pihak pusat latihan kerana kita telah boleh kembali mengambil peserta khusus dengan kadar yang maksimal. Muhammad Safrin berkata demikian kepada pemberita semasa Ramah Tamah Aidilfitri di kediaman keluarganya di Piasau Jaya Miri. Dalam pada itu, beliau mendapati penglibatan golongan muda di negeri ini dalam industri maritim amat menggalakkan. Katanya golongan itu kini mulai sedar bahawa kerjaya dalam industri tersebut mampu memberi kelebihan kepada mereka. Beliau berharap fasa endemik dan juga kelonggaran SOP ini akan dapat memberi harapan serta dapat memulihkan prestasi syarikat yang terjejas akibat pandemik. Perayaan Hari Raya pada tahun ini meriah kerana dapat menghimpunkan sanak saudara serta menerima kunjungan Hari Raya daripada masyarakat berbilang kaum. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Majikan di Sarawak yang mahu mengambil orang kurang upaya OKU sebagai pekerja boleh menghubungi persatuan-persatuan golongan itu yang mempunyai senarai mereka yang ingin bekerja. Naib Pengerusi Persatuan Bagi Orang Buta Sarawak SSB Siao Ging Lok berkata, sebagai contoh, SSB juga mempunyai pegawai penempatan pekerjaannya yang bertugas khusus mencari pekerja buat golongan OKU penglihatan. Siao Ging Lok berkata pegawai penempatan pekerjaan ini mempunyai tanggungjawab untuk sentiasa mengintai sebarang peluang pekerjaan yang ada dan yang sesuai untuk dilakukan oleh golongan OKU. Beliau berkata walaupun tidak mempunyai kemampuan sama seperti orang lain, golongan OKU juga mampu melakukan kerja-kerja tertentu sekiranya dilatih dengan betul. Beliau menjelaskan majikan yang menyediakan peluang pekerjaan kepada OKU juga akan memperoleh pelbagai manfaat, antaranya diberi pelepasan cukai oleh lembaga hasil dalam negeri. Tersangkut di Gunung Santubong sejak pukul 5 petang, sepasukan 8 anggota bomba dikerah bagi membawa turun 2 orang kurang upaya. Menurut Komander Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Petrajaya, Peroguyuh, 2 mangsa itu Hillary Mupuk 26 tahun dan Meriah Muhammad Huzairi 25 tahun. Dikatakan mengalami keletihan melampau dan tidak mampu untuk turun di tahap 8 gunung terbabit kira-kira pukul 4 petang.
Melihat situasi itu, mereka telah meminta bantuan dari pihak Sarawak Forestry untuk diselamatkan. Susulan itu, bomba telah mengaktifkan operasi menyelamatkan 2 OK terbabit selain dibantu pihak polis dan juga Sarawak Forestry. Pihaknya mengambil masa 2 jam untuk sampai ke lokasi pasangan terbabit. Dihubungi pemberita di Kuching, dedah beliau lagi. Kedua-duanya berjaya dibawa turun dengan selamat kira-kira pukul 7.30 malam di kaki gunung tanpa sebarang kecederaan. Sedikit pengumuman berkaitan penutupan jalan. Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Kuching memaklumkan penutupan sementara separuh jalan di Jalan Dato' Amar Kalong Ningkan bermula 9 Mei sehingga 23 Mei, bermula pukul 8 malam sehingga 5 pagi. Penutupan sementara jalan tersebut adalah untuk melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan. Menurut JKR lagi, lencongan atau penutupan jalan raya hanya akan dilakukan semasa kerja-kerja penyelenggaraan dijalankan di tapak kerja bagi memberi ruang jentera berat melaksanakan kerja. Walau bagaimanapun, jalan raya tersebut akan dibuka secepat mungkin sekiranya kerja penyelenggaraan dapat disiapkan awal bagi memastikan kelancaran pergerakan trafik. Sehubungan itu, pihak JKR menasihati pengguna jalan raya di laluan berkenaan untuk merancang perjalanan dengan lebih teliti dari semasa ke semasa sepanjang kerja-kerja penyelenggaraan tersebut dijalankan. Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 7 Mei berakhir di sini. Saya Vanessa Mering, salam hormat dan jumpa lagi.